Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mula kelas, jom sama-sama kita buka kelas kita dengan bacaan doa dahulu, insya-Allah. Amin, amin, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam bahagian yang ketiga, yakni subjek akidah. Yang mana ada buku, jom sama-sama kita buka buku teks kita muka surat 24. Tajuk kita pada hari ini ialah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang kita ditimpa takdir yang menyakitkan. Allah uji kita dengan pelbagai ujian yang kadang-kadang kita rasa macam kita tak mampu dah nak hadapi ujian yang Allah beri kepada kita. Sampai kan kadang-kadang kita kata dekat Allah, "Ya Allah, kenapa engkau uji aku dengan takdir yang begini?" Allahu Akbar. Adik-adik, abang-abang, akak-akak serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah jawab pertanyaan kita ni yang kita kata kenapa Allah asyik uji aku ni. Allah jawab pertanyaan kita ini. Apa dia? Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Apa dia? Iaitu Allah kata diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Apa dia? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedang kamu tidak maha mengetahui. Nampak? Allah jawab. Kadang-kadang ujian yang kita rasa berat ni, kita tak mampu ni, kenapa Allah uji aku teruk sangat ni? Sedangkan itu adalah kebaikan. Mana tahu lepas ni ada kebaikan yang Allah nak beri kepada kita. Sebab tu sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila ditimpa satu ujian, apabila ditimpa satu ujian kepada kita, yakin dan percayalah dengan qada dan qadar Allah. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Baik, apa hikmah dia? Kita tengok buku teks kita, muka surat 24. Apa hikmah yang pertama? Yang pertama akan menjadikan kita bersifat sabar menghadapi ujian. Yang kedua, apa dia? Ikhlas dalam setiap perbuatan. Dan yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, bertambah sifat tawaduk kepada Allah. Tawaduk ni apa? Iaitu sifat merendah diri. Kita tak rasa sombong dengan diri kita. Dan yang kelima, apa dia? Motivasi diri untuk berjaya. Dan yang terakhir, yang keenam, berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan amalan kebaikan. Ini adalah antara ciri-ciri hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik, seterusnya kita pergi pada muka surat 25. Apa kesan beriman kepada qada dan qadar ni? Tadi hikmah beriman. Mana kata perkara ni sedang berlaku. Hikmah perkara yang sedang berlaku. Kalau kita beriman kepada qada, apa akan kita dapat? Kelebihan dia. Yang ni kesan. Kesan ni apa? Kesan ni itu perkara yang selalu kita buat. Kita bila timpa satu ujian, kita dah selalu dah buat macam ni. Apa dia? Kita percaya ini semua qada dan qadar Allah.
Apa kesan dia? Yang pertama, akan menyebabkan kita tidak mudah berputus asa. Yang kedua, Allah memberi ketenteraman hati kepada kita. Yang ketiga, kalau kita ni suka percaya qada dan qadar Allah ni apa? Redha dengan perkara-perkara yang berlaku dan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, tidak menyalahkan Allah. Dan yang kelima, bertambah usaha dan sentiasa patuh kepada Allah. Dan yang keenam, sabar menempuh dugaan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Nampak dekat bawah tu dia ada satu macam nota. Apa dia? Manusia tidak boleh menentukan baik atau buruk qada dan qadar seseorang. Nampak? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa nota yang nak beritahu kepada kita? Iaitu tidak ada sesiapa pun yang di dalam dunia ni dia boleh mengetahui apa akan berlaku kepada kita. Sebab tu kalaulah kita jumpa orang tu tilik. Tilik ni apa? Tilik ni macam tengoklah, dia tengok nasib. Dia tengok nasib kan biasa setengah orang dia buat kan. Dia jumpa, boleh saya tahu apa berlaku pada diri saya ni akan datang. Dia baca. Kamu ni akan kahwin dengan anak raja. Kamu ni akan kahwin dengan anak itik. Contoh. Pelik-pelik lah dia kata lagu tu ni. Jangan percaya. Sebab apa? Nampak? Manusia tidak boleh menentukan baik atau buruk qada dan qadar seseorang. Tak ada siapa yang boleh tentukan takdir kita, melainkan kita yang usaha ubah diri kita. Boleh? Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jom seterusnya kita pergi kepada muka surat 27. Baik. Apa dia? Akibat tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Apa dia akibat tidak beriman ni? Tadi kita beriman. Yang ni kalau kita tak mau beriman dengan qada dan qadar Allah, apa akibat dia? Yang pertama, akan menyebabkan kita ni malas berusaha. Nampak tak? Tak beriman qada, malas nak berusaha. Ada yang jadi orang geng-geng. Pasal apa hang jadi hang tak ada kerja ni? Pasal apa hang malas ni? Dah qada Allah. Pasal apa hang buat jahat ni? Dah qada Allah. Nampak? Ni akibat tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Kalau kita faham konsep qada dan qadar, dia mesti ada usaha dulu. Lepas usaha, doa, tawakal, barulah sampai kepada redha. Tak boleh terus redha. Dia ada step-step, ada kedudukan dia. Baik, dan yang kedua, apa dia? Akibat tidak beriman dengan qada dan qadar akan menyebabkan kita ni mudah berputus asa. Ketiga, jauh daripada rahmat Allah. Dan yang keempat, suka menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, apa dia? Iaitu tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nampak? Sebab apa diri kita ni jadi macam tak mampu, tak miskin. Kita tak bersyukur. Sedangkan ada orang dapat kelebihan macam-macam. Allah bagi kita anggota badan yang sempurna, kita tidak bersyukur. Allah beri kita dapat naik motor, kita tak bersyukur. Sebab ada orang naik basikal saja. Yang naik basikal perlu bersyukur juga. Sebab ada orang dia berjalan kaki saja. Yang berjalan kaki perlu bersyukur juga. Sebab apa? Ada orang dia tidak punya kaki. Dan yang tak punya kaki perlu bersyukur. Sebab apa? Ada kawan-kawan dia terus mati pada umur dia. Nampak? Sebab tu kita kena sentiasa bersyukur. Bila ditimpa satu ujian kepada kita, bersyukur. Alhamdulillah, aku masih mempunyai. Sebab tu sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa dia? Sebagai penutup, saya nak kongsikan kepada semua, iaitu apa yang Allah ajar kepada kita. Bila mana kita ni ditimpa satu musibah, apa yang Allah ajar? Allah sendiri ajar kepada kita ucapan yang perlu kita ucap. Apa dia? Kita buka dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah iaitu pada awal juzuk 2. Awal juzuk 2 iaitu pada ayat 154. Baik. Apa Allah kata? Kita ambil. Ni panjang. Kita ambil sikit lah. Kita ambil pada ayat ke 156. Ni ucapan yang Allah suruh kita ucap. Apa dia? Sekiranya kita ni
ditimpa sesuatu musibah. Sesungguhnya kita ni diberikan satu ujian. Sama ada ujian ketakutan, ujian kelaparan, sama ada ujian harta, ataupun ujian jiwa dan buah-buahan, tanah-tanaman. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa dia? Bila kita ditimpa satu ujian, maka Allah ajar kepada kita, sebut perkataan ni. Apa? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Nampak? Jadi, apabila kita ditimpa satu ujian atau satu musibah Allah beri kepada kita, jangan lupa untuk ucap perkataan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga kita semua yang berada, yang menonton ini diberi kesihatan yang baik. Seterusnya, semoga kita ni termasuk dalam golongan-golongan orang yang sabar. Sebab apa? Nabi bagi tahu, sesiapa yang sabar ketika mana hidup di dunia, dia ada satu tempat, satu syurga yang khas untuk orang-orang yang bersabar. Moga-moga kita masuk dalam golongan ini. Baik, alhamdulillah, habis sudah perbincangan pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga kita dapat manfaat darinya. Sekiranya ada salah silap daripada saya, mohon teguran dan nasihat daripada para alim ulama dan juga para asatizah sekalian. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.